الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Kita berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Kita bercampur gaul dengan orang ramai dengan berdoa, dan kita duduk dengan mereka pun dengan berdoa. Akan tetapi hati kita dingin sahaja, tidak ikut melihat kepada janji-janji Allah. Malah kita hanya melihat kepada makanan yang dihidangkan. Sedapkah, enakkah, mahalkah, murahkah? Itulah yang kita fikirkan. Berzuhudlah dalam kemahuanmu, nescaya engkau akan berhasil kemahuan Allah Ta'ala. Termasuk syarat cintakan Allah ialah membelakangi semua kemahuan dan kehendak diri. Sementara engkau dalam keadaan begitu, tiba-tiba lidahmu bertutur, kedua belah telingamu mendengar, dan kedua belah matamu terbuka. Datanglah kelembutan dan kemurahan dari Allah. Datang juga penyucian jiwa dengan buah-buahannya dan permata manikamnya. Kemudian datang pula para khadam untuk berkhidmat sepenuhnya kepadamu, untuk memuji hanya kepadamu. Dan Tuhan pun akan membangga-bangga denganmu di hadapan sekalian yang ada di sisinya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang diberikan Rasul, terimalah. Dan apa yang ditegah kamu daripadanya, berhentilah. Ikutlah perintah Tuhan dan perintah Rasulnya. Amalkan kesemuanya. Pada jalan ini tidak ada saya atau kita, tetapi semuanya engkau, yakni Tuhan. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada tiga perkara yang hendak dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama, bagaimana kita memandang kepada janji Allah. Dan yang kedua, bagaimana kita hendak berzuhud dengan membelakangi segala kehendak dan kemahuan kita, dan bersetuju dan redha dengan segala kemahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana ia merupakan syarat kepada cinta. Dan perkara ketiga tentang al-ittiba', yakni mengikut perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam, mengikut perintah Allah dan mengikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melalui jalannya, dan benar-benar melakukan sesuatu kerana dia, bukan kerana kita, bukan kerana saya, dengan maksud bukan kerana kepentingan diri kita, tapi kerana perintah Allah. Kerana itu kemahuan Allah SWT, kerana itu arahannya. Okay, ini tiga perkara yang hendak kita kongsikan pada pagi ini. Kalau sebelum ini kita telah menjelaskan tentang perkara yang menyebabkan kedatangan atau futur dalam ibadat. Kata Syekh Abdul Qadir, kita bercampur dengan manusia dengan doa. Kita duduk dengan doa. Apa maksudnya? Ya, kita mohon pada Allah Ta'ala dalam semua yang kita peroleh itu dengan baik. Kita berkahwin, kita doa, ya Allah, kurniakan aku jodoh yang baik, pasangan yang baik, kurniakan aku imam yang baik, makmum yang baik. Itu dalam doa kita. Kita dalam mencari rezeki, kita berdoa supaya dapat rezeki yang banyak, rezeki yang barakah, rezeki yang mencukupkan. Kita dalam segala tindakan kita mohon doa
keselamatan dan segala-gala yang kita berkehendak. Sehingga kita lupa bahawa nilai keimanan yang Allah berikan kepada kita, iman yang ada pada kita, menjadikan sepatutnya untuk kita melihat, untuk kita meyakini apa yang Allah janjikan kepada orang beriman. Maksudnya ialah dalam hidup ini kita meletakkan semua perkara dengan doa. Dan doa tadi, kita kadang-kala lambat untuk memahami bahasa doa, bahkan tidak mengerti, sehingga kita mungkin berkata, saya dah doa tapi tak mustajab. Ungkapan ini ungkapan yang menunjukkan benih-benih putus asa sudah ada dalam diri kita. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Seseorang itu akan dimustajabkan doanya selagi mana dia tidak bersikap gopoh-gapah. Apa maksud malam ya'jal? Kata baginda SAW, dia berkata, da'utu rabbi fala yustajabu li. Dah doa dah, Tuhan tak mustajab. Ungkapan itu sebenarnya bahaya untuk kita. Kalau kita kata saya dah doa Tuhan tak mustajab, tidak, Allah mustajab. Kerana bahasa doa kita tak faham dengan sebenar. Kerana kita cuba memahami bahasa doa itu ataupun peraturan doa itu dengan hawa nafsu. Bila kita faham doa dengan hawa nafsu, ya benar, kita akan kata tak mustajab. Sebab saya doa sihat dan tak sihat. Saya doa kaya dan tak kaya. Saya doa supaya saya tak jadi macam tu, macam ni, tapi ia berlaku. Lalu kita memahami dengan bahasa syahwat, Allah tak bagi. Walhal Nabi SAW menyatakan, tidak berdoa seorang hamba Allah itu melainkan Allah mustajabkan. Wa imma Allah menyimpannya di hari akhirat sebagai satu simpanan, wa imma Allah Ta'ala menolak mudarat yang seumpamanya, wa imma Allah berikan kepadanya apa yang dia nak. Tapi hakikat mustajab itu berlaku dalam setiap doa kita. Tuan-tuan angkat je tangan dan doa, ia dah mustajab. Bukan kata ulama, bila Allah ilhamkan doa kepada kita untuk kita angkat tangan berdoa, itu sudah mustajab. Saya nak doa biar saya sekian, Allah dah mustajab. Kita doa, ya Allah kurniakan aku kesihatan, umpamanya. Kita amalkan zikir ma'thurat, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, afiatkan padaku, afiatkan bagiku jasadku, afiatkan bagiku pendengaranku, afiatlah, sihatlah, peliharalah penglihatanku. Tiba mata kita makin rabun dah menghela, hampir umur tua dengan penyakit yang ada. Tiba pendengaran kita tak kuat seperti dulu. Tiba jasad kita juga begitu. Bagaimana saya memahami doa ini sudah dimustajab? Ya, walaupun kita berada dalam apa yang kita sebut tak sihat, mata tak terang, telinga tak berapa dengar, sebenarnya Allah Ta'ala telah menolak mudarat yang lebih besar daripada kita. Kerana kalaupun kabur, kita masih boleh melihat, masih boleh melihat. Wa imma dengan menggunakan perantaraan spek mata atau sebagainya. Wa imma kita masih boleh melihat keperluan kita. Allah tak nampak sampai tak nampak terus, nampak. Bukan Allah selamatkan kita daripada mudarat yang lebih besar. Barangkali kalau mata kita duduk tajam sangat, akhirnya duduk genuh anak dara orang je lah. Maka Allah diselamatkan kita daripada mudarat itu, supaya dalam usia-usia tua ni tak menggatal kita, selamat. Dan supaya telinga kita mungkin terselamat daripada umpatan yang biasa kita dengar. Alhamdulillah dah kurang dengar. Dan ini semua adalah kemustajaban. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, kita melihat sesuatu kebaikan dengan doa, dengan syahwat kita. Realitinya, kalau kita orang beriman, cukup ia kemuliaan kita. Bila Allah sebut dalam Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah kamu merasa lemah, jangan pernah kamu merasa sedih. Kamulah yang tertinggi dan terulung
kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah. Tuan-tuan, kita kadang sedih duit tak banyak, harta tak banyak, sedangkan Allah janjikan pada kita syurga. Apa sangat duit di sini, apa sangat nikmat di sini berbanding syurga. Kita kalau musafir di sebuah negeri, jadi bila kita musafir negeri orang, kita mungkin tak ada kenderaan, naik bas, kalau paling banyak duit pun sewa kereta. Tapi di negeri kita sendiri, kita punya segala kekayaan. Apakah kita bersedih keadaan musafir seketika di negeri orang, sedangkan kita mengetahui bila kita balik negeri kita, kita punya segala-galanya? Maka kita pasti mampu bersabar. Tak belas kejap je saya musafir negeri ni, seminggu je, walau terpaksa jalan kaki, walau sini tak ada orang kenal, walau belanja pun terpaksa jaga sebab duit tak banyak bawa ni, pak musafir. Tapi duit tempat kita banyak, bawa bantal ada, besi ada. Yang kita musafir ni kita cuma bawa dalam poket. Namun kita mengetahui di negeri kita, tempat kita banyak. Maka apakah kita berduka cita? Tak. Sebab kita akan balik nanti ke negeri kita dan kita ada segala-galanya. Orang beriman perlu sentiasa melihat negeri dia, akhirat, negerinya syurga. Kalau kita buka Al-Quran, kita lihat apa yang Allah janjikan kepada orang beriman. Tuan-tuan, doa dapat tak dapat pada pandangan hawa nafsu kita. Kita orang beriman sudah pun dalam kemuliaan. Kerana itu kita perlu melihat janji-janji Allah ini dengan penuh yakin, bukan dengan dingin. Lalu kita jauh lebih suka kepada nikmat yang bersifat sementara, dunia. Sebagaimana kata Allah, bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kamu ini sukakan perkara yang segera, kamu tinggalkan perkara yang abadi. Yang ni suka benda dunia sekejap ni, suka sangat-sangat. Pada dunia sekejap, bila tenggelam matahari, maka kita dah lupa apa berlaku semalam. Tuan-tuan, semalam makan kambing, kepala lembu makan, hari ni rasa tak rasa? Tak rasa lah. Bukankah dah hilang? Semalam kita pergi berjalan, melancong sana sini, hari ni apakah kita masih rasa? Tak rasa dah. Setiap kali kita melewati keseronokan dunia, kita takkan rasa lagi. Ia jadi hambar. Kalau orang kata itu kenangan manis, tak, dia hambar. Kenangan itu tidak memberi apa-apa kekuatan pada kita. Kadang sebagian besar kenangan itu menambahkan duka cita kita. Akhirnya kita kata, kalaulah dulu, kalaulah boleh jadi macam dulu, kalaulah boleh jadi macam dulu. Kerana mengingati kenangan tu, kita jadi kecewa dengan hidup kita sekarang. Maka orang beriman, bila saya buka Al-Quran, kita lihat apa yang Allah janjikan pada orang beriman. Para ulama himpunkan. Yang pertama Allah janjikan kepada orang beriman. Lihat apa Allah janjikan. Kejayaan. Al-Falah. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Yang berjaya itu orang beriman. Telah berjaya orang beriman. Tuan-tuan, kita kalau dah nama orang beriman, kita tak pernah kalah sebenarnya. Kita berjaya. Dalam susah dapat pahala, dalam senang dapat pahala. Dan apa situasi kita tak pernah rugi kerana kita orang beriman. Allah sebut dalam Al-Quran, orang beriman itu berjaya. Orang beriman lah yang paling berjaya. Sebab itu kita syukur kita orang beriman. Dan Allah letakkan kita dalam kelompok orang-orang yang berjaya. Sebab itu kita yang dipanggil hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Marilah menuju kepada kejayaan. Siapa yang datang? Orang beriman. Kalimah itu tidak dipahami oleh orang kafir. Orang beriman memahaminya, cuma sebahagian yang menyambutnya, sebahagian masih menunggu. Bila dilaungkan azan, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, sebahagian sudah pun menyambutnya. Sebahagian tahu seruan itu untuknya, dia sedang menunggu waktu dan tempoh. Tapi dia dalam kelompok calon-calon orang yang berjaya sebab dia orang beriman. Yang kedua, Allah janjikan kepada orang beriman hidayah. Allah sentiasa akan guide orang beriman. Tentu kita orang beriman bukan hidup tanpa pedoman. Masya Allah, hidup kita sentiasa ada
pegangan hukum hakam. Tanya orang kafir bila dia hidup, apa yang patut dia buat? Dia tak tahu, dia cuma buat apa yang dia nak buat. Dan dia akan tinggalkan apa yang dia rasa nak tinggalkan tanpa ada panduan. Kita Allah Ta'ala beri hidayah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa inna Allah lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah sentiasa akan membimbing orang beriman supaya ia kekal berada pada jalan lurus. Tuan-tuan, walau teruk kita orang beriman, adalah waktu dia punya nakal-nakal dia, lara-lara dia, akhirnya dia hendak kembali pada jalan yang lurus. Maka Allah ilhamkan taubat, Allah ilhamkan keinsafan, Allah ilhamkan padanya azam. Ya Allah, satu hari nanti aku nak jadi baik, aku nak jadi orang yang soleh. Orang beriman sentiasa ada perasaan itu. Kalaupun dia jahat, kalaupun dia teruk, dia berfikir untuk mencari suatu waktu untuk dia meninggalkan semuanya itu. Dia ada. Kalau ada iman dalam hatinya, dia ada benda tu. Dan dia menyedari apa yang dia buat tu salah. Orang beriman bila dia buat salah, dia tak pernah rasa salah tu betul. Salah tu tak salah, cuma dia buat. Berbeza dengan orang kafir. Dia buat salah, dia rasa betul. Orang beriman kalau dia ambil rasuah, tanya dia, ni rasuah dosa tak? Dosa. Dia tak mengaku. Sebab dia dalam petunjuk. Kalau dia minum arak, kita tanya, awak tahu tak arak ni berdosa? Tahu. Dia tahu. Kalau yang ngumpat-ngumpat, awak tahu ngumpat dosa? Tahu ngumpat, tapi dia ada. Tapi dia tahu lah mengumpat tu berdosa. Awak tahu tak kalau ambil orang berdosa? Tahu. Tahu. Orang kafir tak tahu. Orang kafir, dia tak tahu bahawa apa yang dia buat tu salah. Dia rasa betul. Sebab itu dia pertahankan arak, judi, sekian-sekian. Walau banyak keburukan. Maka Allah, orang beriman, Allah sentiasa janjikan dia berada dalam hidayah, petunjuk. Yang ketiga, Allah janjikan bagi orang beriman itu izzah. Izzah, kita boleh katakan maksudnya kemuliaan. Ya, ketika mana orang cari kemuliaan dengan jenama, beg, baju, kasut. Mencari izzah dengan kenderaan, izzah dengan mansion, dengan banglo, agam, mak agam. Mencari kemuliaan dengan pangkat, gelaran. Orang beriman dengan imannya dia ada izzah. Allah berfirman, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Bagi Allah itu kemuliaan, bagi Rasul itu kemuliaan, bagi orang beriman itu kemuliaan, tapi orang munafik tak tahu. Kita atas nama Islam, kita dah bawa jenama lebih bermutu daripada LV, Gucci kalau pakaiannya, Ferrari, Lamborghini kalau kenderaannya, rumah agam dan istana kalau penginapannya. Apa yang orang nampak ia berprestij, mewah, dan dia orang beriman itu ada izzah. Izzah yang hebat yang Allah jadikan orang beriman. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam kehidupan beragama, orang kafir semua takut pada orang beriman. Takut. Mereka bimbangkan pada orang beriman. Takut orang beriman naik. Kerana mereka tahu pencabar sebenar mereka ialah orang beriman. Kau tengok kesedaran beragama, mereka takut dan mereka bimbang. Cepat-cepat mereka letak satu label, ganas, pengganas, ni label sekian. Mereka takut kerana mereka tahu ini akan naik. Islam akan naik, pasti akan naik. Umat Islam pasti akan naik. Sebab itu di mana-mana belahan dunia, mereka cuba pastikan orang Islam tak naik. Dengan apa cara tu? Tapi Allah angkat orang Islam naik. Hatta pada benda yang menjadi benda yang mereka cipta, lara, pun orang beriman naik. Bola sepak, beriman pun naik. Dan mereka takut. Sebab kalau tuan-tuan tengok, orang kafir kalau dia menang bola sepak, dia menang je. Tapi kalau orang beriman dia menang, dia macam nampak menang Islam. Dia tak nampak menang bola tu, nampak menang Islam. Itu menjadi ketakutan mereka. Jangan menang orang Islam. Sebab kalau menang orang Islam, berarti menang Islam. Kalau negara kafir menang, makna menang negara. Dia tak nampak menang kafir. Menang apa? Menang Brazil, menang sekian. Orang tak nampak. Tapi kalau ditakdirkan orang Islam yang menang,
Tak tahu apa kesan dia. Islam ni Islam tersewa. Kerana itu mereka takut. Dalam semua aspek namanya menang, jangan orang Islam. Baik politik, baik ekonomi, baik sukan, baik apa sahaja. Orang akan nampak kemenangan Islam. Itu yang petarung. Sebab dia Islam, orang nampak menang Islam. Orang tak nampak menang dia, individu dan negara yang diwakili, tapi orang nampak menang Islam. Hebat izzah orang yang beriman. Sehingga bayangkan, yang menang negara tu, semua orang Islam satu dunia bergembira. Tu bila wartawan dia kata, kenapa bila menang Morocco, saya tak minat bola, saya cuma nak ambil sense dia punya bagaimana dia punya izzah dia menang. Wartawan kata apa? Ini kemenangan negara Arab semua, negara Islam. Kerana mereka tengok seluruh negara Islam bergembira, seluruh negara Islam bergembira. Pelik. Mereka pun tunjuk ni dekat Saudi, ni dekat Oman, ni dekat semua bergembira. Ni orang Islam di sini, di sini. Dia kegembiraan orang Islam. Aneh, bagaimana benda yang sifatnya lara tapi dia boleh menjadi izzah. Kerana Allah jadikan orang beriman itu ada izzah. Tak ada orang, kalau ada orang kafir buat go, biasa. Kalau orang beriman buat go, dia lain. Dia izzah dia lain. Maka di sini kita lihat bagaimana Allah menjadikan izzah itu ada dalam orang beriman. Izzah. Sebab tu kalau kita tahu dengan iman kita dah mulia, kata kita tak perlu lagi mulia dengan jenama-jenama tu. Tak perlu kita untuk, oh saya perlu punya outfit, saya punya daripada kepala sampai ke stokeng, ini mau-mau 400-500k contoh. Kita tak perlu rasa izzah begitu. Kerana izzah kita pada iman. Bila kita ada iman, itulah izzah. Mereka orang kafir mencipta pelbagai jenama untuk dapat izzah. Pelbagai jenama. Tentang jenama ni bukan orang Islam buat. Orang kafir membina jenama. Mereka buat jenama apa? Baik daripada alat solek sampai pakaian, beg tangan. Mereka cuba buat jenama. Kenapa? Kerana diri mereka mahana, hina. Mereka rasa mereka rendah, mereka perlu naikkan diri mereka dengan sesuatu jenama. Lalu mereka naik jenama mereka dengan kenderaannya, dengan pakaiannya. Mereka izzah. Tapi dalam mereka memburu tadi, mereka merasa begitu hina untuk dapat benda tu. Mereka buat macam-macam. Lalu cita-cita mereka nak kaya. Orang beriman, dia ada tak cita-cita nak kaya? Ada. Tapi kalau tanya balik, orang nak kaya ke nak syurga? Dia mungkin nak syurga. Kalau kita tanya balik dia, mana dia ada iman? Tanya, Haji nak kaya? Nak lah ustaz. Ni kerja siang malam ni ustaz. Siapa tak pergi kuliah ustaz ni? Sebab nak kaya lah ni. Okey. Nak kaya baguslah. Sebab ustaz pun nak kaya juga ni. Nak tanya lagi soalan kedua. Nak tak syurga? Oh nak ustaz. Syurga pun kita nak. Baik, antara kaya dengan syurga mana satu nak? Dia sebut nak syurga lah. Dia pasti akan kata nak syurga. Dia tak kata nak kaya ustaz, saya tak nak syurga. Tapi kalau orang kafir, dia akan kata nak kaya, dia tak kata nak syurga. Dia akan kata dia tak nak syurga. Sebab dia tak tahu syurga tu. Sebab dia cuma tahu dunia. Allah sebut dalam Quran, dzalika mablaghuhum minal ilm. Kerana kesudahan ilmunya cuma dunia. Sebab itu dalam doa selalu ajar pada kita, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebesar-besar cita-cita kami dan kesudahan matlamat kami. Jangan, matlamat kami akhirat. Tentu orang beriman bukan kesudahan matlamatnya dunia. Kalaupun kita dah jadi orang terkaya di dunia, itu bukan kesudahan matlamat. Kesudahan matlamat kita syurga. Tanyalah orang beriman, dia nak syurga. Jadi saya katakan tadi, orang kafir, tuan-tuan, dia hidupnya rasa hina, maka dia perlu muliakan dirinya dengan jenama. Dia yang kejar jenama ni. Haula yajruna wara'a zalika isim. Mereka ini chasing, kejar jenama ini. Sungguh-sungguh mereka kejar untuk mendapat kemuliaan, sebab mereka dengan kekufurannya tidak mungkin mulia. Lalu mereka menumpang kemuliaan itu pada jenama. Tapi mereka tetap rasa tidak mulia. Kerana Allah tak pernah menjadikan orang kafir akan rasa mulia. Rasa sombong ya, tuan-tuan, rasa mulia lain, rasa sombong lain. Orang rasa sombong, jiwanya berserabut memusuhi semua orang.
Orang rasa mulia, dia tak perlu musuh orang. Kata orang, bila dia nak sombong, dia kena musuh orang supaya naik sombong dia. Kita untuk mulia, kita tak perlu musuh orang. Bukan kita perlu bersahabat dengan semua orang. Lalu datang jiwa mulia. Ini janji Allah pada orang beriman. Dia akan dapat kemuliaan. Dan yang keempat, Allah janji orang beriman akan menang, dapat pertolongan. Allah sebut dalam Quran. Bila Allah Ta'ala menyatakan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Bahkan menjadi sunnatullah, menjadi urusan kami untuk senantiasa tolong orang beriman. Tolong. Tentang orang beriman sentiasa ditolong. Sak tolong apa kat Palestin, dekat Yaman, bla 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 bla. Bagaimana? Ya, Allah beri pertolongan. Allah kuatkan mereka, Allah tabahkan mereka. Saya dah kata, kalau musibah ini melanda dengan orang kafir, mereka bunuh diri. Lihat kekuatan umat Islam. Walau dalam keadaan musibah, mereka kekal kuat, tabah hidup. Contoh kalau negara kafir ni macam Palestin dikepung, nescaya mereka dah pindah semua ke negara lain. Tapi lihat kekuatan umat Islam di Palestin, mereka tak pindah. Walau teruk, walau mereka ni orang bijak, mereka boleh je pergi mana-mana negara. Tak, mereka pulang ke Palestin. Kerana mereka tahu mereka ialah penerima amanah menjaga bumi Allah Palestin. Walau mereka boleh nak cari kemewahan, pergi negeri lain. Kenapa mereka sentiasa nak balik juga? Dah tahu tu susah, nak balik tempat susah. Kita kata orang kalau biasa-biasa tak nak duduk tempat susah ni. Tapi kenapa orang beriman, ya Yahudi nak beli orang beriman, beri duit berapa juta nak asalkan kau pindah daripada Palestin, kami bagi. Mereka orang Palestin boleh keluar dari Palestin menjadi jutawan. Yahudi boleh bagi berapa nak? 10 juta pound, dolar, bagi, ambil, keluar. Yahudi terkenal dengan duit banyak sebab dia bukan cari duit, dia cetak duit. Tuan-tuan cari duit tu lambat raya. Mereka cetak tu. Mereka orang ekonomi kata, kita cari duit, and then duit tolong cari duit lain, and then duit bekerja untuk kita. Nah, itu kita orang kaya yang tak tahu bagaimana kaya dicipta. Dia orang kaya macam kita, orang-orang biasa macam kita nak kaya, nak cari duit banyak-banyak biar kaya. Orang atas sikit pada kita, dia kata tak usah, kita cari duit, kemudian duit tu cari duit. Kita dah tak nak cari duit, maksudnya dia investment, dia akan tarik keuntungan. Dia letak satu amount di satu tempat, and then dia tarik. Ada orang tu pula kata, saat kita akan pastikan duit bekerja untuk kita pula. Kita tak kerja lagi untuk duit, duit kerja untuk kita. Sehingga kalau cakap macam ni pun dapat duit, duduk dapat duit, gerak sikit ni claim my list dapat duit, duduk kat mana pun dapat duit, duduk hotel dapat duit. Tinggal hotel tu bayar tapi dapat duit lagi. Semua dapat duit. Okey, tetapi mentaliti Yahudi bukan begitu. Mentaliti Yahudi ialah kami akan buat duit, kami akan cetak duit. Berapa kami nak, kami akan cetak. Saya dah sebut dulu bila pakar ekonomi kata, dan tempoh pandemik beberapa tahun kebelakangan, mereka cetak duit 40% daripada nilai dolar yang ada di pasaran dunia. Maksudnya kalau contoh ada 100 bilion dolar duit dolar berkitar satu dunia, dicetak lagi 40%. Berarti 140 bilion dicetak gitu je dan ditaburkan sebab duit ni strong. Kita Malaysia kena cari duit, import export komoditi bla bla bla, simpan duit, simpan duit. Mereka tengok okey, kita ada buat apa, kita cetak. Mereka dapat cetak sendiri. Sebab itu kita tak mungkin kaya dengan acuan mereka, kerana mereka yang buat acuan ini mencetak duit. Saya katakan Yahudi, dia boleh beli bumi Palestin, bayar semua. Tapi kenapa orang Islam tak nak terima tawaran itu? Mereka dah tawar pada Sultan Abdul Hamid yang kedua. Mereka dah tawar pada banyak sejumlah. Maka apa jawapan orang beriman? Mereka tak akan jual bumi Allah ini yang bakal mereka mewarisinya. Bahkan kami akan mewarisinya. Itu yang kita sebut tentang pertolongan Allah, nasr. Seperti kita nampak macam orang kafir menang, tak? Tuan-tuan, mereka masuk Afghanistan, dia tak menang, tahu-tahu cabut lagi, lalu meninggalkan senjata yang nilaian bilion.
ribut tak ada, angin tak ada, tahu-tahu mereka cabut. Dia bersungguh tawan Afghanistan, and then dalam beberapa detik saja mereka keluar lagi, keluar macam tu. Berarti menang atau kalah? Tak ada pernah orang kata mereka menang. Mereka keluar tanpa meninggalkan jejak walau seorang, membiarkan senjata yang banyak. Jadi ni orang Afghanistan tak payah beli senjata, ada dah. Tak payah beli, semua ada, helikopter ada, semua ada. Aneh, itulah pertolongan untuk orang beriman, dan ia akan terus berlangsung. Yang kelima, Allah janjikan orang beriman akan berkuasa. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah sebut dalam surah An-Nur, Allah berjanji kepada orang beriman di kalangan kamu dan beramal soleh, Allah akan jadikan mereka ketua atas muka bumi ini. Ketua. Hari ini kita tengok ketuanya siapa? Presiden Amerika. Ketua dunia hari ini mungkin Presiden China, Presiden Rusia satu hari nanti. Dan ini bukan benda yang kita angang-angangkan, kan telah pun berlaku. Khilafah itu milik orang beriman. Sebab itu orang kafir takut orang Islam membina khilafah. Mereka takut. Apa saja agenda politik nampak macam Islam, mereka akan tentang sungguh-sungguh, kerana mereka takut naik khilafah. Tapi apa pun mereka buat, sebagaimana ketakutan Fir'aun supaya tidak jatuh kerajaannya, tetap jatuh dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan, bahawa kerajaan ini milik Allah, yang akan Allah berikan kepada hambanya di kalangan yang beriman. Allah kata, wa'adallahu walladzina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang beriman di kalangan kamu dan beramal soleh akan diangkat menjadi ketua sebagaimana dahulu diangkat. Sejarah dulu kan dah diangkat. Baik sebelum sejarah Nabi Muhammad SAW, baca kisah Nabi Daud, Nabi Allah Sulaiman, baca kisah Nabi-Nabi yang memerintah dunia. Mereka ini orang beriman, dan Allah janjikan benda yang sama. Dan Allah janjikan kepada orang beriman itu ad-difa' anhum, Allah akan pertahankan orang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, Allah akan jaga mempertahankan orang beriman. Tentang kadang-kadang kita kata, siapa pertahankan orang beriman? Kita kan manusia suka kalau kita dipertahankan. Sebab itu kita ambil bodyguard, dipertahankan. Allah janji dengan iman yang kamu ada, Allah pertahankan kamu, Allah jaga kamu. Allah jaga kamu daripada putus asa, Allah jaga kamu daripada sifat lemah, Allah jaga kamu daripada sifat lalai, Allah jaga kamu. Tetapi bila Allah jaga kita, maka tidak ada yang boleh memutlakkan kita, mereka dengan izin dia. Kerana Allah jaga orang beriman. Siapa jaga kamu? Allah jaga saya. Dia orang kafir dan orang tidak ada iman, dia akan berputus asa bila dia berada dalam keadaan musibah. Orang beriman tidak, kerana tahu Allah jaga saya, Allah akan pelihara saya. Keyakinan. Dan ini memang janji Allah. Dan janji Allah lagi ialah Allah akan berikan keamanan. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Bagi orang yang beriman itu keamanan, aman. Tuan-tuan, apa pun dalam situasi berlaku dalam hidup kita, kita rasa aman. Dengan kita melihat pahala, dengan kita melihat ganjaran, aman. Dengan kita menerima takdir Allah, maka aman kita. Berlaku apa-apa ialah takdir Allah, aman. Tak apalah, ini yang Allah perintahkan, aman. Tak apalah, ini je bahagian saya redha, aman. Tentu orang beriman sentiasa dia jiwa aman, sebab dia ikut peraturan, aman. Sentiasa Allah jadikan dalam dirinya aman dengan apa berlaku dalam kehidupan. Tak berlaku musibah, tak apalah, ini yang Allah tentukan. Lihat keamanannya. Dan Allah janjikan kepada orang beriman selamat daripada kebinasan, an-najatu minal mahalik. Allah Ta'ala berfirman, kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Demikian menjadi kewajiban kami, kata Allah, hak kami untuk menyelamatkan orang beriman daripada segala perkara yang bahaya. Semua benda bahaya Allah akan selamatkan kita. Tetapi itu benda bahaya yang disebut bahaya. Bukankah ni orang beriman mati juga dengan gempa bumi, mati juga dengan banjir, itu kan bahaya.
Bagaimana disebut tentang mahalik? Tentang sekalian orang beriman, diselamatkan daripada segala bahaya-bahaya kematian yang tidak baik. Benar, orang beriman juga mati sebab gempa bumi, sebagaimana orang kafir mati. Ya benar, orang beriman mati sebab banjir, sebagaimana orang kafir mati. Benar, sebagai orang beriman mati sebab aksiden kemalangan jalan raya, sebagaimana orang kafir mati oleh kemalangan jalan raya. Ya, orang beriman mati dalam peperangan, sebagaimana orang kafir mati dalam peperangan. Tak ada satu bentuk kematian khusus yang kita katakan ini orang beriman je mati macam ni, orang kafir tak. Tak semua mati bentuknya sama dari sudut kematian. Yang mati wabak, orang Islam ada yang mati, orang kafir juga mati. Yang mati tercekik tulang, orang kafir ada, orang Islam pun ada. Yang mati darah tinggi, orang beriman ada, orang kafir ada. Dia tak ada satu penyakit khusus, ini khusus untuk orang beriman, tak ada. Sama. Tetapi mahalik mana yang Allah pelihara dan Allah jaga? Mati dalam keadaan Allah tak redha. Kerana Allah sebut orang kafir yang mati sebab dia mati tak taubat dan tak masuk Islam, maka itulah mahalik, yakni kebinasaan sebenar. Fir'aun waktu dia tahu dia akan mati, dia ingin memilih keselamatan dengan berkata, aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Dia tak tahu nak sebut aku beriman dengan Allah. Sebab waktu ketika Musa menerangkan apa Allah, dia sombong, dia ego, dia tak nak dengar, dia tak nak faham. Akhirnya waktu benar-benar diperlukan, dia tak mampu sebut aku nak beriman kepada Tuhan, kepada Allah. Dia kata aku beriman dengan apa yang Bani Israel itu beriman. Apa dia? Tak tahulah apa yang dia ikut saya buat. Maka Allah tak terima. Fir'aun tahu dia akan mati. Dan Fir'aun tahu mati ini mati yang akan menjadikan kecelakaan lebih besar bila dia mati dalam keadaan kufur. Sebab itu dia cuba beriman, dia tak boleh beriman. Datang malaikat Jibril, ambil pasir, sumbat dalam mulut dia. Sebab itu tuan-tuan mayat Fir'aun, waktu mereka bedah siasat, mereka bukti bahawa mayat ini memang mati sebab lemas. Tapi malang yang anehnya, kenapa ada pasir dalam mulut dia? Dia orang lemah tak ada dalam pasir dalam mulut. Tapi ini ada. Apa yang dimasukkan oleh Jibril dalam mulut dia, biar dia tak boleh sebut. Begitu keadaannya. Mahalik. Dan berjanji kepada orang beriman rahmat khusus. Allah sebut dalam Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Allah akan merahmati orang beriman dengan rahmat khusus. Apa itu rahmat khusus? Baik, umum Allah merahmati seluruh hamba-Nya dengan rahmat umum. Tuan-tuan, kita baca dalam bacaan bismillah kita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah pemurah pada semua hamba-Nya. Ini perkataan Rahman daripada perkataan rahmah. Allah itu Rahman, dipanggil ziyadatul bina' ala ziyadatil ma'ani awil makna. Dia bila lebih panjang, ia menunjukkan makna yang lebih panjang. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman untuk seluruh makhluk Allah. Atas nama Ar-Rahman, Allah bagi makan ulat dalam batu. Kerana Allah itu Ar-Rahman, rahmat Allah pada seluruh hamba-Nya yang bersifat rahmat umum. Apa dia? Pemurah. Tapi rahmat khusus yang bersifat iman. Rahmat khusus yang bersifat kasih sayang khas untuk orang beriman. Sebab itu Ar-Rahim untuk orang beriman. Dalam ayat yang lain, wa kana bil mu'minina rahima, adalah Allah itu dengan sekalian orang beriman itu amat sayang. Allah sayang sehingga orang beriman sakaratul maut dia menjadi kafarah dosa dia. Sehingga orang beriman azab kuburnya menjadi kafarah dosa dia. Tetapi orang kafir, azab kuburnya ialah azab permulaan untuk azab lebih berat. Orang beriman kalau mereka terkena azab kubur, maka itu untuk mengkafarahkan pada azab akhirat kelak supaya dia tak kena lagi yang akhirat. Yang baki-baki ada tu sama ada Allah ampunkan ataupun Allah Ta'ala hukum dengan keadilannya. Namun Allah masih bagi ruang banyak syafaat. Tuan-tuan, bila mati orang beriman masuk dalam kubur, ada syafaat anak-anak dengan doa soleh. Kebajikan-kebajikan orang hidup yang disampaikan masih ada. Orang kafir tak ada dah. Dah mati kafir, maka apa pun kebaikan yang orang hidup buat tak akan dapat apa-apa sebab dia tidak lagi disayangi.
Orang beriman dah mati, peluang dah tutup buat baik, tapi orang lain dibuka. Kamu boleh doakan untuk saudara kamu. Kamu boleh doakan. Kamu boleh buat kebajikan, ketaatan. Hadiahkan pada ibu bapa kamu. Hadiahkan dengan doa. Hadiahkan dengan sedekah. Hadiahkan dengan haji. Hadiahkan dengan umrah. Hadiahkan dengan silaturahim. Sebab kalau kita hubung silaturahim yang daripadanya disambung, maksudnya arwah dulu mak ayah kita, dia duk jaga sangat adik-beradik dia, ziarah raya, ziarah waktu lapang. Lalu kita kena ambil tanggungjawab itu. Saya duk ingat mak saya bawa saya ziarah atuk nenek saya, mak saudara saya, maka saya sambung. Saya hari ni pergi jumpa mak saudara saya. Saya hari ni jumpa pak saudara saya. Saya pergi jumpa dengan sepupu sepapa saya. Atau apa yang ibu dan ayah saya ajar. Maka dengan tu mereka dapat pahala. Hubung. Sebab ini antara tanda kita sayang pada mak ayah. Hubung silaturahim yang bersambung melalui ibu ayah kita. Yang bersambung. Sebab tu kita ni dah cuti-cuti bawa anak-anak ziarah silaturahim. Dah duduk ziarah hotel je. Ni ziarah silaturahim kita. Hotel bukan kata marah, ziarah lah. Tapi biar ada waktu ziarah, nak tengok adik-beradik, tengok abang kita, nak tengok sepupu sepapa kita. Ruang tadi yang saya katakan mak kita dah tunjuk, ayah kita dah tunjuk, maka mereka dapat pahala. Inilah rahmat khusus. Orang kafir tuan-tuan dah mati habis. Mereka tak mampu buat apa-apa lagi. Tapi orang beriman, Allah beri ruang mereka untuk buat pada saudara mereka. Tuan-tuan, doa kita yang bersifat umum, bila kita doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan dosa saudara kami yang telah mendahului kami, yang beriman dulu pada kami, maka Allah ampunkan mereka. Tuan-tuan, setiap kali kita doa untuk seluruh orang Islam, bagi setiap kepala orang Islam yang kita doakan, kita dapat. Kalau kita doa Allahumma ighfirli walil muslimina ajma'in, ya Allah ampunkan dosaku dan orang Islam seluruhnya, sama ada hidup atau mati. Al-ahya minhum al-amwat, al-ahya minhumul amwat, hidup atau mati, setiap kepala orang beriman yang ada, kita dapat pahala. Kalau orang beriman 2 bilion, itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Sebab itu kita doa untuk kita. Dan kalau kita tahu dalam rukun khutbah, antara rukun khutbah ialah doa pada seluruh orang Islam. Tu khatib kan sebut Allahumma ighfirli, Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Itu rukun dalam khutbah. Mendoakan kepada sekalian orang yang kita pun amin, amin. Rahmat Allah khusus pada orang beriman. Orang kafir dah tak dapat doa tu. Orang beriman masih dapat walau dah mati. Ini adalah kemuliaan orang beriman. Ini janji. Supaya apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, kita duk tengok janji Allah dengan dingin. Nanzur ila wu'udillah nazratan baridatan. Kita duk tengok janji Allah ni dengan pandangan dingin. Kenapa macam tu? Allah janji dengan janji yang hebat pada orang beriman. Kita duk tengok doa kita tu hebat. Maksudnya kita nak macam kita doa. Walau Allah dah beri kita banyak ni kemudahan, fasiliti orang beriman ni banyak dunia akhirat. Ini yang kita sebut ni janji Allah kat dunia, belum cerita akhirat yang lebih hebat. Dan Allah berjanji pada orang beriman, dengan iman kamu ada hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Man amila salihah min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Siapa yang melakukan amal soleh, baik lelaki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman pada Allah, maka Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Allah beri dia hidup baik. Tuan-tuan semua manusia hidup. Ada orang menilai hidup baik itu dengan kekayaan, hidup baik itu dengan pangkat, dengan ketentak. Hidup yang baik itu dengan iman. Seorang yang benar-benar beriman pada Allah, hidupnya dalam kehidupan yang baik. Rezekinya berupa makan minum, anak-anak, keturunan, berupa cucu cici, dia sentiasa tenang, gembira dengan kehidupan dia. Hayatan thayyibah, tak rasa tertekan. Dia akan merasa sentiasa cukup dengan apa yang Allah beri pada dia. Sentiasa cukup.
dan sentiasa mendoakan Allah Ta'ala cukupkan dan memberkatinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khairin, rawahul Hakim. Maksudnya, ya Allah, cukupkan kepadaku apa yang kau berikan padaku, dan berkatilah apa yang kau berikan padaku, dan gantikan kepadaku setiap yang hilang daripadaku apa yang lebih baik. Tentang ini syiar doa kita. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, engkau berilah apa yang menjadi cukup bagiku. Kita tak minta banyak, kita minta cukup. Tuan-tuan, banyak bukan berarti cukup. Sikit bukan berarti tak cukup. Tapi kita minta sifatnya cukup. Dalam rezeki, tuan-tuan, kalau orang awam melihat sikit, banyak. Orang awam. Ni sikit lah, ni banyak lah. Orang beriman melihat rezeki ni dengan pandangan yang lain. Apa dia? Cukup. Cukup. Yang penting cukup. Gini, contoh, tuan-tuan nak faham. Kita makan nasi, sarapan. Bila kita makan, kita cerita cukup ke, cerita banyak ke, cerita kenyang? Kenyang. Bila kita nak makan berapa sesuatu, dah kenyang, orang pun offer kita, dah kenyang. Maka bukan sikit, bukan banyak, tapi kenyang. Kenyang tu maksudnya cukup. Cukup. Ada orang berpenyakit, makan tak kenyang. Makan. No, tak kenyang lagi. Belum kenyang. Penyakit. Walau banyak. Sama seperti orang yang banyak harta, belum rasa cukup. Tipu orang lagi. Rasuah lagi. Tengok dah duit dah juta-juta. Boleh tipu lagi orang. Yang ditipu tu tukang kebun, hutang tak bayar. Yang ditipu tu orang miskin. Yang ditipu tu orang yang pendapatan yang tak tetap. Kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Dia tak payah kais, duit banyak. Tapi dia boleh tipu yang geng-geng kais ni. Kaya. Dan tengok skin-skin cepat kaya. Yang lead ni siapa? Orang kaya. Yang ditipunya siapa? Orang miskin yang nak kaya. Akhirnya habis tipu. Kawan baru dapat duit pencen. Baru ambil duit KWSP. Baru dapat sebulan, 2 bulan bonus gaji. Ni puak-puak ni yang sakau semua. Mereka kaya. Mereka bukan orang miskin. Yang tipu manusia, yang tipu duit orang, dia bukan orang miskin. Kaya. Maksud kaya, dia duit dia banyak lah. Tapi apa yang penyakit dia tak cukup. Tetapi penyakit tak cukup, lalu buat benda haram. Dia kalau tak cukup buat benda halal, tak apa. Saya rasa tak cukup lah duit saya. Saya nak cari lagi. Tapi cari yang halal, okey lah, carilah. Sebab dia antara kemuliaan rezeki halal ni, last kali kita akan rasa cukup juga. Dan sekali kita akan rasa cukup, walaupun cukupnya macam lambat, kenyangnya macam lambat, last kali kenyang juga. Itu perbandingan rezeki banyak sikit. Kita tengok nilai cukup. Itu doa kita. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, berilah aku cukup dengan apa yang kau rezekikan. Wa barik li fihi, dan berkatilah aku padanya. Kita nampak pula pada pandangan kedua, rezeki itu berkat. Pertama kita nampak cukup, yang kedua berkat. Kemudian kita doa lagi, wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khairin. Ya Allah, setiap benda yang hilang daripada aku, kau ganti lebih baik daripada itu. Hari ni hilang basikal, Allah ganti lebih baik. Kalau hari ni kita hilang slipper, Allah ganti lebih baik. Kalau hari ni kita hilang keuntungan kita, Allah ganti lebih baik. Kalau hari ni kita hilang pangkat kita, Allah akan ganti pangkat lebih baik. Kalau hari ni kita hilang hal-hal duniawi ini, kita yakin, kita sebut wakhluf ala kulli ghaibatin li bi khairin. Ya Allah, setiap benda yang hilang daripada aku, engkau ganti lebih baik. Dan orang beriman sentiasa diberikan kehidupan yang baik. Sebab kita tahu nak doa macam mana, tahu nak buat apa. Bayangkan datang ribut, kita tahu nak buat apa, kita pun azan. Kalau orang kafir duk jerit gitu, kita kan bila datang ribut apa, kita buat azan. Tengok api, kita azan. Setiap kita lalui musibah, kita ada sesuatu yang Allah ajar pada kita. Itu menjadikan hidup kita baik, tayyibah. Dapat satu musibah, cepat kita innalillah wa inna ilaihi raji'un. Moga Allah ampunkan dosa. Sahabat-sahabat kita yang kita sayang meninggal, kita dengan cepat innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allah maghfir lahu, ya Allah ampunkan dosa dia. Cepatnya kita bertindak, kerana ini kehidupan yang baik. Dan orang beriman, Allah janjikan apa? Husulul barakah.
Sentiasa ada keberkatan dalam hidup ni. Sentiasa ada berkat. Allah sebut dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan keberkatan dari langit dan bumi. Berkat. Tuan-tuan, bila kita pilih je jalan halal, kita pilih je jalan taat, lihat bagaimana keberkatan itu datang. Datang kawan-kawan yang membawa keberkatan. Datang rezeki yang membawa keberkatan. Datang masa-masa yang penuh barakah. Datang kekuatan yang penuh barakah. Semua barakah. Dulu kita ada masa 24 jam juga, tapi tak berkat, dah habis gitu. Hari ni masa kita Allah berkati. Sebab apa? Kita beriman pada Allah dengan sungguh-sungguh. Masa kita berkat, tersusung elok dalam satu hal. Dan satu masa banyak perkara kita boleh buat. Dan orang yang beriman, Allah janji apa dia? Ma'iyyatul khasa. Ma'iyah maksudnya kebersamaan Allah dengannya. Allah sentiasa bersama-sama dengan dia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa anna allaha ma'al mu'minin. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama orang-orang yang beriman. Bersama kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah sentiasa bersama kamu kat mana pun kamu berada. Ma'iyatullah. Tuan-tuan, kita ada teman Allah yang berjalan bersama kita, yang bergerak bersama kita, dengan maksud kebersamaan Allah pada kita. Sebab itu bila Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar Siddiq waktu dalam gua Thur, apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain wallahu salisuhuma. Abu Bakar, jangan ingat kita cuma berdua, Allah bersama kita. Dan syiar yang Allah sebut dalam Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih-sedih, Allah bersama dengan kita. Allah bersama dengan kita. Sebab itu kita sentiasa ingat Allah, Allah. Kita sakit seorang-seorang, ni jangan sedih walau keluarga tak jenguk, tak tengok, Allah bersama kita. Banyakkan berzikir supaya hilang rasa kesepian, kesunyian, rasa bersendirian. Kerana manusia yang tak ingat Allah, walau dia bersama manusia, dia akan rasa sendirian. Manusia yang bersendirian, walau tidak bersama dengan orang lain, dia akan berasa ditemani. Kadang kita ni ramai orang jenguk tengok, tapi kita tak ingat Allah, kita akan rasa sendirian. Sebab tu ada orang yang sunyi dalam kelompok manusia. Dia duduk dengan orang ramai, tapi dia rasa sunyi. Tapi bila kita bersama dengan Allah, Allah tak akan balik kita dengan kesunyian. Kerana orang sentiasa ingat Allah tidak pernah sunyi. Tak akan rasa sunyi. Banyakkan sebut nama Allah. Itu Allah sentiasa suruh kita banyakkan sebut nama Allah. Banyakkan sebut nama Allah. Kita tak akan rasa sunyi. Hidup kita dipenuhi. Kerana Allah bersama kita. Kemudian orang beriman, Allah janjikan dengan tumakninah. Apa dia tumakninah? Ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu dia memang tenang dengan mengingati Allah. Bukankah dengan ingat Allah tenang hati? Orang beriman, Allah beri dia tumakninah. Rasa tenang, rasa bahagia, rasa seronok. Dan last sekali, Allah janjikan kepada orang beriman walayah atau wilayah. Wilayatullah alaihi, wilayatullahi lahum. Apa maksud wilayah? Penjagaan Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Kata Allah, Allah lah yang akan jaga orang-orang beriman, selamatkan dia, keluarkan dia daripada kegelapan pada cahaya iman. Ada orang kafir, penjaga-penjaga mereka ialah taghut, ini syaitan, yang akan keluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Allah wali kita. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali kita. Apa maksud wali? Allah jaga kita. Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkau lah penjagaku di dunia dan di akhirat. Allah. Tadi ini yang kita sebut janji Allah ke atas dunia. Janji Allah kepada orang beriman atas dunia. Ni janji Allah akhirat lagi hebat. Yang kita sebut ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, ini janji Allah atas dunia. Sebab itu, kembali pada poin yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, kita duk pandang janji Allah dengan dingin.
Yang kita dok nampak cuma keseronokan bersifat makan, minum. Itu yang kita nak, tak dapat kita pengeluh. Yang kita cuma nampak ialah benda nikmat sementara berupa kemewahan itu dan ini. Tak, Allah dah janji untuk kamu, kalau kamu benar-benar orang beriman, Allah tempatkan kamu tempat yang special dalam dunia ni. Allah tempatkan kamu. Kamu kalau dapat nikmat ini, kamu mampu menikmati dengan sebenar. Kamu kalau tak dapat, Allah akan beri kamu kesabaran yang sebenar. Dan apa jua situasi, kamu akan sentiasa dalam penjagaan Allah. Allah jaga. Wallah yatawallas salihin. Allah jaga orang soleh. Sebab itu Syekh Abdul Qadir kata kita nak bergaul, nak tu semua dengan doa. Maksudnya kita berharapkan dengan doa kita dipenuhi macam syahwat kita nak. Macam saya katakan, semua orang berdoa, kebanyakan melihat pada syahwat dia. Sebab tu bila kita nak tahu bagaimana doa dengan syahwat, dia akan kata, saya doa Ustaz tak mustajab. Maka kamu minta dengan syahwat. Pantang tak mustajab, kita rasa macam doa tu tak ada apa-apa nilai. Doa ada nilai. Tentu kalau kita kembali akhirat dan kita nampak betapa hebatnya doa, dan kita nak pulang untuk berdoa. Kenapa setiap doa itu dah jadi pahala? Pahala tu lebih baik daripada apa yang kita minta tu. Tuan-tuan minta apa? Minta anak boleh masuk U. Tu je. Doa-doa tak dapat macam syahwat kita nak. Kita rasa Allah, doa dah Ustaz tak dapat. Tahulah, doa saya ni tak mustajab. Padahal kita dapat pahala tu. Pahala tu lebih besar daripada nilai anak kita masuk U. Sebab apa yang kita harap anak kita masuk U? Harap dia bergaji besar. Jarang saya dengar mak ayah minta anak masuk U supaya jadi pandai bijak. Tapi maksudnya dia nak dia berjaya dan gaji besar. Itu maksudnya. Sebab orang menilai bijak ni tuan-tuan, duit banyak. Seperti bila orang tu kaya, dia nampak bijak. Walaupun bahlul. Orang nampak bijak. Bila miskinnya orang nampak bodoh. Walau bijak. Mentaliti manusia. Bukan zaman ni, sejak zaman dulu. Sebab tu bila orang kaya je, dia pun dibagi platform untuk bercakap. Macam mana awak kaya? Kan awak hebat ni. Yang dia pun bagi teori. Tahun depan bankrupt, dah tak dipanggil. Sebab nampak bodoh. Padahal teorinya bagus. Saya dah baca, tengok banyak buku-buku yang ditulis oleh jutawan. Pada hari mereka berjaya, kemudian saya melihat kembali bagaimana mereka ranap dan bankrupt. Orang yang sama bercakap tentang teori kejayaan. Orang ni sendiri tak mampu praktik apa yang diteorikan. Supaya kita tahu kitaran rezeki itu milik Allah. Takkanlah seorang jutawan bilioner yang saya kata saya baca banyak tentang mereka. Bukan saya baca sebab saya nak jadi jutawan macam tak. Nak buat pencerahan bagaimana rezeki ini kitaran yang Allah beri pada kita. Yang kaya sekelip mata lalu bankrupt sekelip mata. Yang kaya banyak akhirnya ni ada seorang bilioner kaya yang berkesudahan dia dipenjara selama 30 tahun. Hartanya dirampas habis semua. Dia pernah menjadi bilioner terkenal di dunia. Ada hamba Allah yang saya katakan dia punya tab dia daripada emas. Dia punya bathtub dia tu daripada emas. Emas betul. Agak-agak berapa puluh kilo lah emas dia. Kita ada emas sikit tu endeng-endeng tu dia mah. Baru beli ni, gaji suami dapat bonus 2 bulan. Ni bathtub tu emas. Luar biasa kaya dia. Tapi apa kesudahan dia? Muflis. Bukan berhutang. Lepas cek balik kewangan, dia berhutang lebih kurang hampir kat 100 juta. Tax tak bayar. Daripada kaya kepada berhutang. 100 tu 100 juta duit Malaysia lah. Duit dolar lebih kan 23 juta. Dia hutang 23 juta. Itu cerita orang kaya. Supaya kita sedar, kaya bukan tanda cerdik. Miskin bukan tanda bodoh. Bukan. Cerdik, bodoh ini pada nilai isi Allah. Bila kamu taat pada Allah, cerdiklah kamu. Kalau kamu tak taat, bodohlah kamu. Kerana azab yang menanti itu teruk. Sebab maksud bodoh, dalam kalau kita analisis makna bodoh, ialah orang yang tak tahu akibat buruk yang akan menimpa dia. Dia tetap buat benda yang menyebabkan bahaya. Tuan-tuan, kita dah tengok depan tu ada benda bahaya, kita tengok dia masih main, kata bodoh dia ni tak tahu tu bahaya. Tuan-tuan, bodoh tak tahu depan tu ada neraka.
kamu tetap langgar perintah Allah, bodohnya kamu. Tak tahu bahawa dunia ni sementara, kamu akan mati suatu hari nanti. Kamu terus mencabar perintah Allah, bodohnya kamu. Tak tahu sempitnya lubang kubur tu, tak tahu gelapnya lubang kubur, kamu terus berani melawan perintah Allah, bodohnya kamu. Tentu itu bodoh sebenar. Yang cerdik sebenar, dia sanggup hilang dunia demi mentaati Allah. Jangan, saya tak rela saya dibakar oleh api neraka hanya untuk kesenangan dunia seketika. Saya tak nak, saya tolak. Biar saya derita di sini, asalkan saya bahagia di sana. Ini orang cerdik. Ini baru betul bodoh dan cerdik. Sebab saya kata, kalau kita sebut bodoh, kini orang yang tak faham risiko yang akan menimpanya dan dikekang macam tu. Bila anak kita tak belajar bagus, bodoh kita kata budak ni. Maksudnya kita tengok akibat buruk depan dia. Mudah kalau malah belajar, kerja pun payah, maka duit pun sikit, hidup pun susah, melarat. Kata kita, dengan sifir yang telah kita didoktrinkan dalam otak kita. Saya kata kebanyakan orang suruh anak masuk U sebab nak suruh anak tu kaya. Sebab tu kalau anak dia masuk U pernah tak dapat kerja, dia bodohkan balik anak dia. Bodoh, masuk U pun tak dapat kerja. Dia bodoh juga budak ni walaupun masuk U. Sebab realiti kita, realiti dunia hari ni, bila mereka masukkan anak ke U universiti dengan maksud akan peroleh pendapatan besar, akan dinilai degree dia untuk peroleh jawatan yang selesa. Tapi Allah jadikan sebaliknya. Allah jadikan yang saya selalu sebut, bukan kita inti belajar. Maksudnya jangan niat belajar sebab nak duit. Jangan niat belajar sebab nak duit. Ada seorang tu kata, ustaz saya dah tahu, belajar akhirnya nak kerja. Baik dia tu kerja dengan saya, dia tak payah belajar. Baik dia belajar bisnes dia, saya dah ni belajar. Tetap belajar. Saya selalu belajar ni kerana pertama nak disiplinkan diri lah. Anak-anak kita biar dia belajar supaya dia belajar disiplin, belajar susun masa yang baik, dan tujuan supaya dia kenal kawan-kawan dia, dia dapat bermuamalah, dan supaya dia dapat ambil akhlak-akhlak yang baik daripada kawan-kawan dia. Sebab anak-anak kita, dia lebih cepat ikut perangai kawan-kawan dia berbanding perangai kita. Kita tak pernah ajar dia mencarut ke itu, tapi kawan dia ajar, dia pun cepat dapat. Sebab dia lebih cepat dapat daripada kawan dia. Kita harap dia belajar, dapat kawan baik, lalu dapat contoh baik. Tahu-tahu kita tengok dia dah pandai sembahyang, kenapa ikut kawan dia? Dan tujuan belajar, kan itulah perintah Allah, kerana kemuliaan ilmu. Mulia ilmu belajar. Ilmu apa pun belajar, dia mulia. Dan betulkan niat. Sebab tu kita mak ayah betulkan niat bila hantar anak kita belajar. Dan anak-anak kita pun sama betulkan niat. Jangan ajar abang baca, belajar sungguh-sungguh, nanti masuk universiti dapat gaji macam ayah, lepas tu berhutang macam ayah. Sama. Jadi biar kita betulkan niat tadi pada anak kita dengan baik. Jadi bila kita sebut tentang janji Allah, orang beriman Allah dah janji macam-macam, jangan bimbang, jangan takut. Kuatkan iman kita pada Allah. Dan setiap kali kita berdoa, jangan kita melihat secara syahwat kita. Kita lihat apa yang Allah beri lebih baik. Itulah iman. Kerana saya katakan dengan sifat kita orang beriman, kita dah dapat semua benda yang Allah janjikan ini. Sebab itu pertahankan iman, perkasakan iman, kuatkan iman. Dan biarlah kita doa, antara doa kita ialah doa supaya kuat iman. Supaya kuat iman. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa yang Rasulullah ajar. Ya Allah, datangkan pada hatiku ini taqwa, dan bersihkan hatiku, dan kau sebab baik pembersih yang membersihkan hati orang beriman. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah penjaganya, engkaulah pemiliknya. Allahumma habib ilayyal iman, ya Allah jadikan iman itu sekasih-kasih perkara kepadaku. Wa karih ilayyal kufra wal fusuq wal isyan, jadikan perkara yang paling aku benci dan segala kefasikan, segala kekufuran dan segala maksiat. Waj'alni minar rasyidin, dan jadikan aku orang yang sentiasa mendapat bimbinganmu. Tentu ini doa yang diajar kepada kita, supaya kita tahu orang beriman mulia dengan imannya. Dan bila mana kita doa, maka jangan melihat doa tadi dengan syahwat kita, lalu kita gagal memahami nilai iman sebenar. Sebab awak beriman, awak berdoa, dan tercatat pahala di sisi Allah. Itulah nilai dia. Awak buat apa pun kerana awak orang beriman, naik.
Gaji orang beriman lebih mahal daripada gaji orang kafir di sisi Allah. Orang kafir tak ada gaji apa-apa. Dia buat semua baik sia-sia. Orang beriman, apapun kebaikan dia buat, diberi gaji oleh Allah, ini pahala yang besar. Apa pun kita buat, apa pun berlaku dalam hidup kita, even terpijak duri kita dapat pahala. Tak tahu orang kafir, dia terpijak apa pun tak dapat pahala. Dan orang beriman tu untung. Sebab itu kita bersyukur dengan keimanan kita. Jadi perhatikan balik doa dan perhatikan kembali tentang janji Allah kepada setiap orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.